Okay, so kita akan sambung. Okay, hari tu cikgu tak ajar macam mana nak masukkan unsur-unsur di dalam gambar Raja Van. Betul tak? Ada tak cikgu ajar? Masukkan unsur dalam gambar Raja Van. Ada kan? Narang ke unsur. Okay, kamu tahu kan? Okay, so teacher will just explain macam ni lah. Go through je Okay, kalau macam ni kan, kelas lepas tu, yang ni dia suruh senaraikan unsur. Tetapi contohlah kalau dia bagi unsur, okay, dia bagi set, dia suruh kamu masuk ke dalam ni. Unsur-unsur dia. So, bila kamu nak masuk tu, jangan lupa letak titik kat depan ni nak bagi tahulah. Jangan tak letak titik, kalau tak dia salah. Okay, cikgu boleh tunjuk satu je contoh ni. Pasal itu teacher tak ajar pun yang ni. Yang teacher ajar senaraikan. Okay, so dia kata sini diberi set semester sama dengan X 10 hingga 30, G ialah nombor perdana, H ialah hasil tambah 2 digit adalah ganjil, I ialah gandaan 6. Okay, gambar Raja Van yang mewakili set semester GH dengan I. So, teacher boleh letak sini set semester. Set semester mesti duduk paling luar sekali. Okay, kita tahu X 10 sampai 30, biar je dulu. Okay, kita nak fokus pada set G. Pada set G. Set G tu ialah nombor perdana. Apa nombor perdana yang duduk di antara nombor 10 sampai 20? Okey, kita boleh senaraikan lah. So, nombor 11, nombor 13. Lagi ada tak? Lagi nombor lain. Nombor perdana. Siapa tahu? Lagi nombor lain? Tahu ke tak? Cek senaraikan nombor perdana ni. Okey. Nombor perdana ialah nombor yang hanya ada dalam sifir dia sendiri. Okay, hanya ada dalam sifir dia sendiri. Jangan terkonfuse nombor perdana dengan nombor ganjil. Hanya ada dalam sifirnya sahaja. Contohnya nombor 11. Nombor 11 hanya ada dalam sifir 11. Sifir 1 tak payah ceritalah, semua nombor ada dalam sifir 1. Okay, tapi nombor 11 tak ada pun dalam sifir lain yang ada nombor 11 melainkan sifir 11. Sama juga 13. Tapi sifir, kalau kamu kata 15, 15 ada dalam sifir apa? Sifir 5 ada, sifir 3 pun ada. Jadi 15 ni bukan nombor perdana. Faham tak? Okay, 15 ni bukan nombor perdana. Dia dengar kan? Kalau 15 bukan nombor perdana, kita cuba tengok 17. 17 ni perdana ke bukan? Okay, 17 ni perdana lah. Sebab 17 hanya ada dalam sifir 17 sahaja. 17 perdana. 17, 18 bukan. 19 ya perdana. 20 bukan. 21 bukan. 22 bukan. 23 ya. Perdana Tak ada pun sifir lain yang ada nombor 23. 24, 25 bukan. 26 bukan. 27 bukan. 27 ada dalam sifir 3. Okay, 27. 28 bukan. 29. 29 nombor perdana. Tak ada pun sifir yang ada 29. 29, 30. Dia nak sampai 30 je. Senaraikan dia hanya sampai 30 sahaja. Sebabnya set semester kamu adalah daripada nombor 10 sampai 30. Sebab tu sini pun kita start daripada nombor 10 sampai 30 je kena stop. Tak boleh nombor kurang daripada 10, tak boleh nombor lebih 30. So ni set G. Biar dulu set G, seterusnya set H. H ni apa benda? H ni ialah hasil tambah 2 digit adalah ganjil.
Hasil tambah 2 digit tu adalah ganjil. Apa maksud hasil tambah 2 digit tu? Bermaksud dia adalah nombor 2 digit dah. Dia adalah nombor 2 digit. Memang dia nombor 2 digit pun sebab dia start nombor 10. So kita bercek 11. 11 ni maksudnya 1 tambah 1. Digit ni kamu tambahkan dapat 2. Adakah ini ganjil? Tidak. Jadi 11 jangan letak dalam ni. So 12 ya, sebab 1 tambah 2 adalah 3. 3 ni nombor ganjil. So 3 kita letak dalam ni. Kalau 13 adalah 1 tambah 3. Boleh faham tak ni? 4. 4 ni bukan nombor ganjil. Teacher tak dengar. Boleh kan? So 4 tu 13 bukanlah. 13 bukan, 14 ya. Yes. 14 tadi, 12. 13 bukan, 14 ya. 15 bukan, 16 ya. So 1 tambah 6, 7. 17 bukan, 18. 19 bukan, 20 pun bukan sebab 2 tambah 0. Dah 2. So 21. 21 nombor ganjil sebab 2 tambah 1 ialah 3. 22 bukan, 23 ya. 24 bukan, 25, 27, 29. Ni sahaja nombor ganjil yang kita ada. Sekejap. Cuba tengok adakah 30 termasuk? Kena check. 30 ada tak 30? 3 tambah 0 ada. 3 tambah 0 ada. Iaitu 3. Nombor ganjil tu 30. Sebab 3 tambah 0 ialah 3. Ni adalah nombor ganjil. Okay, dah. Seterusnya I. I ni ialah gandaan 6. I ni ialah nombor gandaan 6. Inilah. Gandaan 6 maksudnya sifir 6. Gandaan tu maksudnya sifir. So start daripada nombor 10. 10 tak adalah kan? So kita tahu sifir 6, 6, 12, 18, 24, 3, 4 je. Lepas tu 30. 30 tak boleh. 30 boleh, sorry. 30 boleh. Okay. Dah. Kita dah senarai ke semua. So, teacher letak sini Sekarang kamu kena masukkan semua nilai tu dalam ni. So cikgu buat besar sikit sebab dalam G tu ada banyak benda. Dalam H yang banyak-banyak masuk dengan I. Okay, G, H, I. Cuba kita check kita kena check adakah set I ni dengan set G ni dia bertindih. Ada tak unsur yang sama di antara G dengan I? Langsung tak ada yang sama Dalam set G dengan set I ni langsung tak sama. Bermaksud dia langsung tidak bertindih. Duduk asing-asing Okay, so this is okay. Letak macam ni. Okay, so cikgu letak sini. Ini adalah teacher punya G. Ini H. Ini adalah I. Okay, cuba tengok dulu apa yang sama di antara G dan H. Kita bulatkan Apa yang sama? Yang sama sini ada tak 11? Dalam H tak ada. 13 tak ada. 17 tak ada. 19 tak ada. 23 ada. Yang sama. 29 pun ada. So ada 2 yang sama. Letak yang sama tu di sini. 23, 29. Boleh faham? Yang sama tu kita letak di kawasan yang berpindah ni. Okay, so 23, 29 dah. Sekarang kita boleh salin semua yang G tu dekat dalam set G. 11, 13, mesti buat titik dulu. 11, 13, 17, 19, itu sahaja.
Okay, sudah siap G, sekarang yang H. 12, 14, 16, 18. 12, 14, 16, 18, 21, 23 dah ada. Okay, 25, 27, 29. Okay, kejap. Kita kena check adakah set ni dengan ni, H dengan I ni bercantum? Ya. Perasan tak sini H dengan I ni bercantum? Sebab dia ada yang sama iaitu 18 ada kat sini. 18 ada. Oh, 12 pun ada. 24 pun, 24 tak ada. 30 dia ada. Maksudnya I ni, kejap. Padam balik I ni ada kena mengena lah dengan H tu. So dia kena sentuh yang tu. Sometimes dalam periksa dia keluar kamu kena senaraikan dalam SPM. Sometimes keluar paper 2, kadang-kadang dia keluar paper 1. Bulatan macam ni lah. Pastikan tidak sentuh langsung yang belah atas sangat Tadi apa yang sama? Yang sama tadi 12, 18 dengan 30. Mesti letak dalam ni. Dalam kotak ni. 12, 18, 30. Letak sini 12, 18 dengan 30. Okay, so yang 29 ni padam. 12 yang kedua ni padam balik lah. 29 ni. Okay, 12, 18 dengan 30. Okay, 29 letak di luar. Okay, 12, 14, 16. Dah semua. 5, 27 dah. Okay, kita tengok dalam I ni apa yang ada 24. So kita letak sini 24. So labelkan dekat sini I. So GHI. So kita dah siap. Okay, itulah jawapan dia. Okay, sekejap. Saya boleh ambil saya punya. Okay. So kita tengok dekat sini. Ya. Teori hari tu kita dah belajar. Okay, jom kita cuba buat soalan nombor 3 dengan 4 ni. Ni mungkin boleh keluar pun dalam
bahagian C. Boleh jadi bahagian C, boleh jadi bahagian B. Okay, dalam kamu punya periksa lah. Sometimes dia keluar je storage je. So depends pada question tu Okay. So soalan ini, soalan nombor 3. Okay, so soalan nombor 3 ni. Amalin boleh dengar suara teacher? Boleh. Okay. Okay, so soalan nombor 3. Tak rasa kamu seorang je kot kat dalam tu. Kamu seorang yang tak apa. Untunglah kamu. Okay, nanti tak faham boleh terus tanya Dia kata sebuah sekolah telah mengadakan sambutan bulan kemerdekaan dengan menganjurkan aktiviti drama, nyanyian lagu patriotik, kuis sejarah. Sebanyak 40 orang murid telah menyertai aktiviti tersebut. Inilah maksudnya total pelajar. Ada 40 orang murid. Maksudnya kita dah tahu N semester. Ingat N semester ni maksudnya total pelajar. Ada 40 orang telah menyertai aktiviti tersebut. Dan diberi 1/2 daripada jumlah murid menyertai drama. Okay, so kita letak sini nak cari bilangan drama ND. Ini drama lah. Ambil 1/4 daripada jumlah murid. Daripada maksudnya darab. Jumlah murid ada berapa orang? Ada 40 orang. Maksudnya 1/4 darab 40. Faham tak? Okay, kamu akan dapat 10 orang. ND kamu Okay. 6 orang murid menyertai drama kuis. Drama dan kuis sejarah. Okay, sekejap Okay. Sorry, silap. Jumlah murid menyertai drama ni 1/2 1/2 daripada jumlah murid. So ini adalah drama 1/2, bukan 1/4. Tak tadi lain. 1/2 darab 40. Kamu akan dapat 20 orang. Dengan drama. 1/4 daripada jumlah murid tu sertai lagu patriotik. Letak sini NP, patriotik. Berapa? 1/4 daripada 40 orang tu. Maksudnya 10 orang lah. Tak payah tulis orang ni pun tak apalah tak penting pun. Okay, lepas tu dah jawab yang tu. 6 orang murid menyertai drama dan sejarah. Okay, 6 orang murid menyertai drama dan kuis sejarah. Okay, so maksudnya drama dan kuis sejarah. Saya letak sini N. Drama dan tu maksudnya bersilang. Kuis sejarah maksudnya S. Sejarah. Drama dan sejarah sama dengan 6 orang. Dan tu maksudnya bersilang. Okay, dalam seorang murid menyertai ketiga-tiga aktiviti tersebut. Seorang murid je. Apa aktiviti tiga-tiga tu? Drama, patriotik dan sejarah. So bilangan yang masuk join ketiga-tiga, drama dan patriotik, lagu patriotik dan juga kuis sejarah ialah 1 orang sahaja. Dan ini maksudnya bersilang. Okay, seperti cakap tadi. Bersilang tu lah. Okay, lepas tu kata tadi cikgu dah tulis lah. Sekiranya tidak ada penyertaan murid dalam aktiviti drama dan lagu patriotik sahaja dan juga tidak ada penyertaan murid dalam aktiviti lagu patriotik dan kuis sejarah sahaja, berapakah bilangan murid yang menyertai kuis sejarah sahaja? Sahaja disebut belakang tu. Ingat, kata sahaja ni sangat penting. So maksudnya
Boleh kata sini, tidak ada yang masuk drama dan patriotik sahaja. Yang masuk drama dan patriotik E dan P sahaja, cikgu tak short form Drama dan patriotik sahaja ni tak ada orang, maksudnya kosong lah. Lepas tu yang dia cakap juga tidak ada penyertaan murid dalam aktiviti lagu patriotik dan kuis sejarah sahaja. Maksudnya lagu patriotik dan kuis sejarah sahaja ni tak ada pun. Yang sertai dua-dua ni sahaja, tak ada, kosong. Berapakah bilangan murid yang menyertai kuis sejarah sahaja? So, cara paling senang, kita lukis gambar rajah. Okay, kita lukis gambar rajah van. Supaya kita boleh gambar ke situasi ini. So, teacher pun buatlah macam ni. Okay, so drama ada 3 kan, 3 aktiviti. Lagi macam ni lah. Oh, teacher pun letak sini. Teacher warnakan supaya senang nampak. Okay, yang warna pink ini, keseluruhan ini ialah ni, cikgu letak situ drama. Ini adalah kuis sejarah, ini adalah patriotik Okay. So, kita tengok drama sahaja kita tahu yang warna pink keseluruhan dia adalah 20 orang. Okay, so drama ni 20 orang. Cikgu letak macam ni lah. 20 orang. Drama ni total pelajar ni. Okay. Lepas tu, kalau boleh kita tengok sini. Drama dan P sahaja. Mana drama dan P sahaja? Maksud D dan P sahaja sini. Kawasan yang berwarna biru ini adalah kawasan D dan P sahaja. Tidak termasuk kawasan ni. Ini tak termasuk ni. Tak masuk ni So ini adalah kawasan D dan P sahaja, tidak termasuk S. Kawasan ini nilai dia kosong. Sebab kenapa? Tak ada langsung murid, dia kata. Yang join yang ni je. Lepas tu dia kata lagi satu. Yang masuk P dan S sahaja pun kosong. P dan S sahaja sinilah. Cikgu bandakan lagi satu warna biru. P dan S sahaja adalah kawasan sini. Dia pun adalah kosong. Kosong di situ. Kosong, sini pun kosong. Okay. Lepas tu dia bagi tahu P dan P dan S maksudnya tengah-tengah ni. Okay, teacher colourkan dengan warna kuning ni. Tengah-tengah ni nilai dia 1. Ni. 1. Okay, tadi kan kita tahu D dan S adalah 6. D dan S kawasan mana? Kawasan ni. Kawasan sini, D dan S. Kalau kamu tambah kedua kawasan tu dapat 6. Jadi boleh tak kamu tahu yang warna pink yang atas ni berapa? Ataupun cikgu tukar jadi warna hijau. Tahu tak warna hijau ni berapa kawasan dia? Okay, warna hijau itu, okay, macam mana kamu nak cari? Ambil 6 tolak 1. Okay, 6 tolak 1. Kamu akan dapat 5. Maksudnya warna hijau ni adalah 5 dia punya tu. Okay, bilangan orang kat sini yang join D dan S saja adalah 5. Okay, kita tahu tak berapa bilangan orang yang sejarah? Tak tahu Boleh tak kita cari warna yang pink ni? Boleh? Sebab kita dah tahu. Jumlah yang satu bulatan besar ni, bulatan D ni adalah 20. Nak cari kawasan sini, D sahaja. Bilangan drama sahaja. Cara nak cari dia, okay, kamu ambil 20, bilangan atas tadi, bilangan D ni. Okay, ni 20 ni. Tolaklah dengan 5 dengan 1 ni. Maksud tolak 6. Kamu akan dapat 14. Maksudnya sini kawasan dia 14. Kita dah tahu. Okay, lepas tu kawasan P sahaja yang bawah warna putih ni, dia adalah kawasan ini, kalau kamu campur semua dia akan jadi 10. Maksudnya kita tahulah sini 9 kan rupanya. Oh, 9 tambah 1 jadi 10. Macam dah tahu dah kat sini. Lepas tu dia betul sini sebanyak 40 orang murid menyertai aktiviti tersebut.
Maksudnya memang kita tahu semua orang sertai aktiviti. Jadi kita sekarang boleh cari berapa orang yang masuk sejarah ni. Okay, kita dah tahu tadi 40 orang total. 40 orang total, tolaklah dengan semua yang bulat-bulat ni. So, bilangan yang menyertai sejarah sahaja sama dengan ambil 40, kamu tolakkan dengan 14, tolak 5, tolak 1, tolak 9. Okay, 40 tolak ni, semua ni. Semua yang dalam tu semua tolak. Maka yang baki yang tinggal itulah yang sejarah. Okay, kamu akan dapat sini 11. Masuk sini 11 orang lah. Itulah jawapan, itulah apa yang soalan minta. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah soalan nombor 4. Kita cuba soalan nombor 4. Sebuah kedai buku membuat kajian terhadap 200 orang pelanggan berkaitan dengan pembelian buku fiksyen atau buku-buku fiksyen. Buku bukan fiksyen. Kajian menunjukkan 114 orang membeli buku bukan fiksyen, 52 orang membeli buku fiksyen, 27 orang membeli kedua-dua buku fiksyen dan bukan fiksyen. Hitung bilangan pelanggan yang membeli buku fiksyen sahaja. Okay, so kita bawa keluar maklumat. Ini yang di bahagian atas, inilah kita punya end semester. 200. Okay, 200 ni adalah yang beli fiksyen dan bukan fiksyen. 114 beli buku bukan fiksyen. So, saya letak sini. And bukan fiksyen. NB ni maksudnya bukan fiksyen Ialah berapa orang tadi? 114. Ni, bukan fiksyen 52 orang beli buku fiksyen. So, cikgu letak sini and fiksyen sama dengan 52. 27 orang membeli kedua-dua buku fiksyen dan bukan fiksyen. Dan ni maksudnya bersilang. Cikgu letak sini and fiksyen dan bukan fiksyen sama dengan 27. Hitung bilangan pelanggan yang membeli buku fiksyen sahaja. Okay, buku fiksyen sahaja. So, nak cari buku fiksyen sahaja. Kalau kita tak nampak, kita boleh buat ni lah. Lukis gambar rajah. Bukan fiksyen, kita ada buku fiksyen. Kita letak sini semester. Fiksyen. Dia bukan fiksyen. Kita dah tahu yang beli yang dua ni adalah 27 orang. Boleh tak kita nak tahu ini berapa? Boleh. Nak cari yang ni sahaja. Okay, yang fiksyen sahaja untuk A ni. Bilangan dia adalah nak cari yang fiksyen je. F sahaja. Ambil bilangan fiksyen iaitu 52. Tolakkan dengan yang bersilang. Kita tak nak yang ada B ni. Bukan fiksyen ni. Ambil 52, tolak 27. Pasal tak? Kita kena tolak kawasan bersilang. Okay, tolakkan je, kamu dapat jawapan. Akan dapat 25. Lepas tu seterusnya soalan minta cari bilangan pelanggan yang membeli buku bukan fiksyen sahaja. Okay, bilangan bukan sahaja, bukan fiksyen sahaja. Dalam bahasa jangan tak macam ni, simple je ni, kamu tulis penuh lah. Ni cikgu nak jimat masa, sebab tu cikgu letak simple So kat sini, bukan adalah 114. 114 tolak dengan yang bersidang ni. Kita tak nak kawasan bersidang. So 114 tolak 27. Kamu akan dapat 87. Okay, maksudnya sini 87, sini adalah 25. Bilangan pelanggan yang tidak membeli sebarang buku tersebut. Boleh tak kita cari? Boleh. Maksud soalan minta berapa nilai kat luar ni. Okay, so kita dah tahu total 200. So ambil 200, jawab sini. Ambil 200, tolakkan dengan 25, tolak 27. Tolakkan dengan 87.
Maka kamu akan dapat bilangan yang tak bagi langsung. Kau dapat sini 88. Tidak bagi. 88 luar. Sudah siap? Hmm? Apa dia? Tak dengar tadi. Kamu nak tanya something ke? Okay. Tak. Oh, tak. 87. Oh, 61 eh? Jawapan dia? Salah tekan ni. Betul lah tu. 61. Okay. Okay. Terima kasih. Betul teacher. Boleh faham tak ni? Cara perkiraan dia. Eh? Ni cikgu dah ajarkan lorikkan konsen libat kalkulasi gabung. Jom kita try buat soalan nombor 4. Dia kata gambar rajab yang menunjukkan set semester AUB ni, ABC, NB prime sama dengan NB bersedang C. Cari nilai Y. Okay, cari nilai Y. Okay, bila dia bagi macam ni, kita tulis balik bawah ni. Ini untuk jawab soalan A. Tulis balik benda tu. N, B prime maksudnya bilangan B prime. Ini adalah bilangan B bersilang C. Ini kawasan B bersilang C, B bersilang C, ini kawasan dia. Sini. Kawasan B bersilang C. Maksudnya kalau kamu nak cari bilangan ni, kena tambah lah. 9 tambah Y tolak 1. So, kita tak sama dengan kali tu. 9 tambah Y tolak 1. Satu lagi dia minta kawasan B prime. B prime ni adalah kawasan di luar B. Ini bulatan B So, dia nak kawasan, dia nak luar daripada B. Mana kawasan luar B? Inilah. 2, 5 dengan 12. Tambahkan 3 kena tak depan. Ini bilangan. Boleh faham? Ini kamu akan dapat 19. Ini kamu, okay. Ini kamu akan dapat 9 tolak 1. Ini kena susun lah ni. Sebenarnya 9 tolak 1 tambah Y. So, 9 tolak 1, 8. 8 tambah Y. So, kita nak cari Y kan? Bawa pindah 8 ni pergi sebelah sana. Jadi, 19 tolak 8 sama Y. So, Y kamu adalah 11. So, kita dah dapat jawapan dia. So, sekarang ni kita dah jawab soalan B. Soalan B minta cari bilangan semua A, B dan C. Dia suruh cari semua A, B, C ni. Sekarang kan kamu dah tahu Y kamu apa, so kamu boleh masukkan nilai Y ni kat dalam. Ataupun kamu tambahkan dulu. Tak macam ni. A ke semua B, semua A, semua B dan semua C. So kena tambah semua. 2 tambah 5 tambah 12. Okay, yang cikgu bulat ni. Okay, tambah dengan ni. Y tolak 2, Y tolak 1, 9 dan 4. Ni. Okay, salin semua nampak. Masukkan Y kamu ada sama dengan 11 kat ni. Ni boleh selesai ni. 2 tambah 5 tambah 12, 19. Okay, Y tadi 11 tolak 2, tambah 11 tolak 1, tambah 13. Sekarang kan semua dah nombor, tekan je lah kalkulator terus dapat jawapan. Dapat sini 51.
So inilah total dia. Okay. So sama macam soalan tadi. So kita dah habis dah bab ni. Jom kita masuk bab baru. Boleh ke kita masuk bab baru Dah okey ni. Okay, cikgu nak skip dulu bab 5, kita masuk bab 4, bab 6 dulu. Nanti next class kita akan belajar bab 5. Okay, so bab 6 adalah ketaksamaan linear. Okay, dalam dua pun boleh ubah. Sebab ni tak adalah susah mana. So, sekejap. Okay, so apa yang kamu kena tahu ialah benda ni. Okay. Ni. Okay, benda ni kamu memang kena tahulah, kena faham. Benda ni yang kamu kena tahu. Okay, dalam bab ni kadang-kadang bila soalan tu melibatkan ayat, kamu kena tahu benda ini. Tu. Okay, kalau dia kata Y lebih besar daripada X, maksudnya ni simbol dia. Y besar X. So, simbol ini adalah simbol besar. Okay, macam mana kita tulis huruf B kan? B macam ni kita tulis kan? Besar. Ni simbol besar. Ni nampak? Cara nak ingat dia ni. Ni besar maksudnya. Kalau macam ni maksudnya kurang. Kurang. Okay, so kalau tengok sini, ni lah K. Sekejap. Ni lah simbol kurang tu. Yang sama dengan depan. So, tu cara nak ingat lah. Okay, mana simbol tu. Ini kamu boleh baca nanti. So, kita terus nak pergi tengok pada latihan. Okay, cikgu nak ajar macam mana nak lorekkan kawasan. Lorekkan rantau. Okay. Jom kita cuba buat soalan nombor 1. Lorek rantau dulu lah. Lorek rantau. Ni dia. Okay, kawasan atas, kawasan bawah. Kalau cikgu lukis macam ni. Okay, so sini X, sini FX. Okay, kalau kita ada satu garis lurus, let's say macam ni. Okay, so dan sebagai nama garis ni Y sama dengan negatif 3X tambah 4 contohnya. Nama garis ni. Negatif 3X tambah 4. Okay. Okay, so soalan kata lorekkan rantau Y besar daripada negatif 3X tambah 4. Besar dan sama. Okay, bila kata besar, maksudnya kawasan tu adalah ke atas ataupun kanan. Okay, cikgu letak bawah ni dulu. Besar. Kalau macam ni ataupun macam ni, maksudnya dia simbol dia akan pergi ke atas ataupun kanan. Ni. Atas ataupun kanan. Kalau simbol dia kurang ataupun kurang dan sama, dia akan pergi bawah ataupun kiri. Bawah ataupun kiri. Okay, cuba kita tengok dekat sini . So, kita nak kawasan besar. Besar maksudnya dia pergi atas. Macam nak tahu dia pergi atas tu macam mana?
Okay, cikgu lukis pembaris. Kamu buat apa? Kamu letak pembaris kamu. Ini kamu pembaris. Okay, kamu letak pembaris kamu dekat line ni. Okay, cuba kamu gerak macam ni. Dia makin bergerak ke atas ke bawah. Dia makin bergerak ke atas, betul tak? Jadi inilah kawasan besar. Okay, dia bergerak ke atas. Kalau kamu pergi letak macam ni, kamu gerak ke bawah, kamu gerak belah sini, dia akan bergerak ke bawah. Okay, dia makin gerak ke bawah. Kita tak nak kawasan bawah, kita nak kawasan besar. So, soalan minta kawasan besar. So, kita nak kawasan besar. So, maksudnya nak lorek tu macam mana? Lorekkan macam ni. So, inilah jawapan dia. Dah siap. Okay, ni adalah kawasan ni. So, soalan ni adalah lorekkan. Okay, soalan pertama. Macam mana pula kalau dia minta kawasan bawah? Okay, jom kita buat soalan ni. Kawasan. Ini dia melibatkan tiga kawasan. Okay, dia kata lukiskan garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk X di antara negatif 1 sampai 5. Plotkan titik ini. Okay, plotkan titik tu. Tentukan sama ada titik yang diplot memenuhi atau memenuhi mana. Okay, biar dulu. So, biasa soalan dia akan bagi kertas strip lah kat kamu. Bagi macam ni. Dia akan bagi kertas graf Okay, so kat sini cikgu lukis dulu paksi. Biasa soalan dia set-set lukis paksi lah. Dia dah bagi set-set macam ni. Kamu just kena lukiskan saja kamu punya tu. Okay. Sini kamu punya X, sini kamu punya Y. Okay, soalan bagi negatif 2X sama 6 kan, kamu buat table terus. Buat table. Okay, buat table. Masukkan dua nilai saja. Untuk lukis satu garis lurus, kamu just perlu masukkan dua nilai. Okay, so cikgu letak sini X. Ni cikgu letak Y. Okay, cuba tengok bulat apa yang dia bagi. Dia bagi X di antara negatif 1 sampai 5. Ini nilai X kamu. Negatif 1 sampai 5. So, boleh pilih apa-apa nilai di antara negatif 1 sampai 5 ni. So, cikgu pilih. Tengok kita punya fungsi tu. Y sama dengan negatif 2X sama 6. Okay, so cikgu nak pilih kosong. Dan juga satu lagi cikgu nak pilih. Boleh pilih apa-apa nilai kat sini. Nak pilih 4. Nak pilih 5. Pilih 5 lah. Okay, kosong dan 5 cikgu pilih. Boleh, tak ada masalah. Nak pilih negatif 1 dan 5. Boleh, tak ada masalah. Terpulang kat kamu. Nak masuk kat mana? Masuk dalam ni. So, masukkan nilai dia. Y sama dengan negatif 2, kosong tambah 6. Kamu akan dapat 6. Tak sini 6. Y sama dengan negatif 2, masukkan 5, tambah 6. Ni negatif 10 tambah 6 akan dapat 4. Tak sini 4. Macam tu. Okay. Biasa graf dia dah siap-siap letak nilai ni. Apa ni? Negatif 1 sampai 5 kan? So, cuba letak sini. 1, 2, 3, 4, 5.
Besar sikit lah. Consider 4 kotak ni 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Okay. So labelkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif 1 lah. Okay. So kita punya tu tadi. Dia tak besar sangat. 6 dengan 4. Boleh letak sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letak 5 kotak ni 2 kot. 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6. Sini kosong. Sini negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Kita label sini siap. Sekarang kita kena plotkan titik. 0 dan 6. Bila X kamu 0, Y kamu 6. Di mana titik tu? Duduk atas ni. Ni 0, 6 naik atas ni. Sinilah titik dia. 0, 6. Seterusnya 5, 4. Titik 5 naik atas 4. Sini. Sini. Kalau tak? Sini 5. Sekali pergi sana dia 4. Dah. Kamu sekarang kena gabung ke titik ni. Buat dia straight. Kalau lain warna hijau. Buat dia sampai melepasi titik tu. Kita nak sampai 5 je. So kita stop lah dekat 5 ni. Macam tu. Kita dah lukis graf. Labelkan graf ni adalah graf Y sama negatif 2X tambah 6. Okay, negatif 2X tambah 6. Okey. Lepas tu dia nak kawasan Y sama dengan, dia nak apa? Sekejap. Dia suruh plotkan titik ni. 1, negatif 2, 4, negatif 2, 0, 1, 1, 4. Kita plotkan titik tu. So, cikgu punya color hijau cair. 1, negatif 2. 1, negatif 2 maksudnya 1, negatif 2 bawah ni. 4, negatif 2. Plotkan. 4, negatif 2. Sini lah. Dah, ni dah 0, 1, 1, 4. 0, 1. Sini. 1, 4. Sini. 4, 3. 4, 3. Tengah. 3 lagi. 6. So, 2, 6. Atas ni. Sini. Lepas dah plotkan titik, kita dah buat dah soalan ni. Dah plot, dah lukis, dah plot. Tentukan sama ada titik yang diplot. Okay, diplot memenuhi Y sama dengan negatif 2X sama 6. Yang ni ataupun ni. Okay, cuba kita tengok. Okay, yang duduk di atas ini, yang duduk dekat kawasan atas, kan cakap yang duduk kawasan atas ni, ini adalah kawasan Y besar daripada negatif 2X tambah 6. Ini kawasan dia. Yang duduk di kawasan bawah ini, semua duduk kawasan bawah ini, semuanya ialah Y kurang negatif 2X tambah 6. Kurang Yang duduk betul-betul di atas line warna hijau ini, line hijau pekat tu, itu adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Jadi dia suruh kamu tentukan titik mana yang memenuhi. Okay, so kita boleh kata titik yang memenuhi Y kurang ni adalah titik di bawah ni lah. Titik ni, ni dan ni. Kata
Okay, so teacher tulis kat situ titik yang memenuhi, titik yang memenuhi y kurang daripada negatif 2x tambah 6 ialah titik, kamu masuk sini, dah titik, soalan ni pun famous juga syllabus kamu yang baru ni. Titik apa? Semua titik ni kamu boleh senaraikan. Ni 1, 4, 0, 01, 01, 1, 4, semua titik tu senarai lah. Maksud ni apa? 1, negatif 2, 4, negatif 2. Okay, dan satu lagi adalah 4, 3 dan 4, 3. So, dah siap macam tu. So, yang titik duduk dekat kawasan atas ini. Okay, yang mana purple ni. Sekejap. Merah. Ni. Satu je titik di atas iaitu 2, 6. So, kita kata titik yang memenuhi, samalah ayat ni. Mau cikgu tukar ini. Ini dia akan jadi besar lah. Yang besar daripada ni ialah satu je titik dia. Dah 2, 6. So tu jawapan dia. Kita dah siap kat situ. Okay. Dah siap contoh 3 ni. Tengok contoh 4, diberi persamaan linear ni tanpa lukis graf. Tentukan sama ada titik yang diberikan memuaskan ke ataupun memuaskan yang mana satu tadi. So ni kita buat apa? Kita tengok nilai. Ya. Okay. So kita cuba buat ni, ini X kamu, ni Y kamu. Masukkan dekat dalam X. So cikgu cuba check. Y sama dengan negatif 3 darab 2 tambah 6. Ni kamu akan dapat kosong. Okay, kamu akan dapat kosong. Jadi nilai Y kamu ni apa-apa? Nilai Y kamu ni 5. Okay, nilai Y kamu ni adalah 5. Adakah 5 ni kurang ke ataupun besar daripada kosong? Okay, 5 ni yang asal yang sepatutnya adalah 5. 5 kita ni besar daripada yang bila kita buat perkiraan ni. 5 besar kosong. Jadi bermaksud persamaan kita pun adalah besar. So kita boleh kata yang ni, titik ni dia memenuhi, memuaskan ketaksamaan Y besar negatif 3X tambah 6. Jawapan dia. Sebab kenapa? Sebab dia besar. 5 besar kosong. 5 ni yang asal, yang ini ingat ni memang asal. Ini memang yang asal. Ini yang kita kira tadi. Yang asal besar daripada kosong. Ini maksudnya besar lah. Cuba kita buat yang B ni. Sama je semua ni. Kita masukkan Y sama dengan negatif 3, 1 tambah 6. So ini kalau selesai kamu akan dapat 3. Okay, so kita check. Okay, ni still 5. Sorry 5 pula. Yang ni dia bagi 2 kan? Tengok yang ni. Yang dia bagi ni letak dulu 2. Compare dengan yang kita dapat ni. 2 kurang 3. 2 kurang lebih kecil daripada 3. Maksud dia memuaskan titik. Dia boleh kata titik 1, 2 ni memuaskan Y kurang. Ni kurang. Kenapa? Sebab sini kurang.
Y kurang negatif 3X tambah 6. So this is the answer. Yang lain pun sama, kamu kena check. Contohlah tiba-tiba kamu dapat tu tepat-tepat dapat. Okay, kamu masukkan negatif, contoh masuk negatif 1 ni. Negatif 1. Kamu masuk negatif 1 ni, kamu akan dapat tepat-tepat 9. Jom kita cuba soalan C. Nasi dia bagi negatif 1, 9. Kita kena masukkan. Masukkan Y, masukkan X ni ke dalam kita punya fungsi. Negatif 3, negatif 1 tambah 6. Jadi kalau selesai, kamu akan dapat 3 tambah 6 iaitu 9. Akan dia sama dengan yang dibagi. Dibagi 9. So letak dulu apa yang dia bagi tu 9. Compare dengan yang ni. Dia kan sama. Bila sama bermaksud dia adalah memuaskan kesamaan yang ni. Ni. Okay, so titik negatif 1, 9 memuaskan persamaan yang ini. Sebab tu dia sama. So dekat sini pun kena sama. Ikut simbol ni. Okay, kena ikut simbol tu. Sama juga. Ini sebabkan dia besar, sebab tu sini pun besar. Yang ni disebabkan dia kecil, sebab tu sini pun kecil. Ikut sama. Yang lain pun macam sama je. Okay. Jom kita cuba lorekkan rantau sikit sebelum kita stop. Kita lorekkan lagi sikit rantau ni. Soalan famous dalam SPM. Lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Soalan ni senang je, dia dah bagi. Okey, satu lagi yang cikgu nak bagi tahu. Kalau dekat kamu punya ini, dia besar sahaja. Dia beza kalau besar dengan besar dan sama. Kalau besar sahaja mesti kena lukis besar ataupun kurang. Besar ataupun kurang. Kamu mesti kena lukis garis putus. Cikgu tak sini. Ini senanglah sebab dia dah lukiskan. Tapi sometimes dalam periksa dia suruh kamu lukis sendiri. Besar ataupun kecil mesti kena lukis. Okay, mesti kena lukis garis putus-putus. Kalau dibagi besar sama ataupun kurang sama, mesti kena lukis garis penuh. Garis penuh kena lukis. Okay, so kita tengok soalan ini. Dia bagi besar saja, bukan besar dan sama. Nampak tak kat sini dia dah lukis garis putus itu. Sama kan lukis garis putus-putus untuk menunjukkan persamaan garis ni. Dia nak kawasan besar. Okay, kalau kamu tak boleh nak nampak, tak boleh nampak mana kawasan ni, kamu boleh letak pembaris kamu. Okay, so letaklah pembaris kat sini. Baris kat sini. Cuba kamu gerakkan. Kalau kamu gerak ke sana, dia akan jadi, dia bergerak macam ni. Peliklah. Kamu kena gerak macam ni ataupun gerak ke bawah je. Kita nak kawasan besar. Kawasan besar kena gerak ke atas. Maksud ni kawasan dia. Kawasan besar ni. Atas. So, lorekkanlah kawasan di atas ini. Okay, lorekkan semua kawasan di atas. Lorekkan semua kawasan ni. Dah siap. Okay. Seterusnya, Y kurang sama dengan X tolak 1. Okay, so maksudnya kurang. Nampak tak dia guna garis penuh? Sebab dia kurang dan sama. Dia nak kawasan di bawah. Mana kawasan bawah? Kawasan bawah sini. Lukis dah. Ni kawasan bawah daripada barisan ni. Kalau kamu dah nampak, terus je buat. Lorekkan kawasan ni. Lorek kemas-kemas. Okay. Kemas-kemas. Okay, cuba tengok. Ini Y kurang daripada 1. Ni garisan Y1. Letak pembaris kamu kat sini. Kalau kamu pergi sana, dia jadi ke atas lah. Gerak macam ni. Jadi gerak macam ni. Tak boleh gerak macam tu. Kena gerak macam ni. Ataupun selari. Kena gerak selari dengan garis ni. Okay, so kalau ke sana dia atas. Kalau macam ni dia ke bawah. Kita nak kawasan bawah. So letak baris gerak macam ni. Dia bawah. So sini adalah kawasan bawah tu.
Selorikkanlah kawasan di bawah ni. Inilah pembaris. Sudah siap. Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Nanti next class kita akan belajar lagi lah. Okay, Assalamualaikum.